Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Rang undang-undang ini dibentang di Dewan Rakyat pada 26 November yang lalu dan dibentang di sini pada 2 Disember. Cuma saya ingin menyatakan Tuan Yang Di-Pertua bahawa kita tidak mempunyai masa banyak untuk mengkaji sebuah rang undang-undang ini. Saya bertanya kepada rakan-rakan, kita hanya bertemu dengan rang undang-undang ini semalam. Walau bagaimanapun, ianya tidak boleh kita biarkan begitu saja. Karena ini menyentuh kepentingan umum, bukan saja kepentingan kerajaan, tapi kepentingan rakyat, yang mana sebahagian daripada rakyat itu adalah pekerja. Tuan Yang Di-Pertua, saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, yakni di bawah pasal 3 tafsiran, di mana biasanya kalau sesebuah undang-undang ada tafsiran yang disebut dalam konteks ini mengenai pekerja. Saya telah melihat bahawa tidak ada tafsiran mengenai pekerja, walaupun dalam rang undang-undang ini banyak sekali perkara yang menyentuh kepentingan para pekerja. Tidak ada. Saya mohon Yang Berhormat Menteri untuk menjelaskan mengapa hal sedemikian tidak dimasukkan dalam tafsiran tersebut. Perkara kedua yang Tuan Yang Di-Pertua ialah mengenai Seksyen 14. Seksyen 14 atau pasal 14 berhubung dengan peralihan, perkhidmatan peralihan, di mana pasal 14 ini menyebut kalau dalam teks bahasa Inggeris dengan izin, any person is under contract or obligation to provide goods or services or both if retained. Jadi artinya perkhidmatan itu pada pahaman kita ialah termasuk pekerja yang memberi khidmat, bukan hanya syarikat-syarikat atau kontraktor-kontraktor. Dalam kata lain, adakah misalnya pekerja-pekerja ini akan dikekalkan sebab ada suku kata retain yang disebut dalam pasal 14 ini? Kita maklum bahawa syarikat penerbangan Malaysian Airlines yang ada sekarang ini menggaji kurang lebih 20,000 orang pekerja dan pegawai, daripada pengarah, juruterbang, kapten, pengurus dan sebagainya, ada 20,000. Soalnya ialah, apakah akan terjadi kepada sejumlah 20,000 ini? Adakah mereka ini akan dikekalkan atau tidak? Kalau menurut apa yang kita dipahamkan, bahawa 1/4 daripada pekerja-pekerja dan pegawai ini akan diberhentikan. Artinya daripada 20,000 tinggal 16,000. Apakah benar? Saya mohon Yang Berhormat Menteri menjawab, apakah benar pertanyaan ini? Dan kalau benar, apakah tanggungjawab syarikat yang akan mengambil alih MAS atau Malaysian Airlines System yang ada sekarang ini? Sebab berdasarkan kepada
apa yang dibentang oleh Muhammad Menteri tadi, Malaysian Airlines Berhad, MAB, merupakan satu entiti baru dengan izin, a new entity, dan ianya tidak merupakan apa yang disebut dalam bahasa Inggeris dengan izin assignee or transferee or successor employer di bawah klausa ataupun pasal 26. Kalau demikian halnya, bagaimana dengan perjanjian kolektif yang sedia ada yang ditandatangani oleh Syarikat Penerbangan Malaysian Airlines dengan kesatuan-kesatuan dan persatuan-persatuan yang sedia ada? Tidakkah ini bercanggah dengan Seksyen 17 Akta Perhubungan Perusahaan tahun 1967? Kerana Akta Perhubungan Perusahaan 1967, Seksyen 17 menyatakan dengan izin, effect of collective agreement, a collective agreement which has been taken cognizance of by the court shall be an award and shall be binding on a the parties to the agreement, including in any case where a party is a trade union of employers, all members of the trade union to whom the agreement relates and their successors, assignee or transferee. Ini dalam undang-undang yang ada sekarang ini. Sedangkan di bawah pasal 26 ini adalah sebaliknya. Tuan Yang Di-Pertua, memang biasanya kita dengar bahawa pekerja adalah aset negara. Ini selalu kita dengar yang disebut daripada Perdana Menteri, Menteri dan sebagainya. Pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh menyebut bahawa pekerja adalah aset negara. Namun dalam hal ini nampaknya ia tidak diterjemahkan sedemikian. Tuan Yang Di-Pertua, pasal 26 ini juga menyebut bahawa antara lain pentadbir tidak boleh dinamakan sebagai pihak dalam apa juga tuntutan termasuk tuntutan yang dibuat di bawah Akta Perhubungan Perusahaan tahun 1967, Akta Pekerjaan atau Employment Act tahun 1955, Sabah Labour Ordinance tahun 50, Sarawak Labour Ordinance tahun 52 dan Akta Kesihatan Kerja tahun 1959. Artinya, kalau sekarang ini ada kes-kes yang masih tertangguh di mahkamah, sama ada di mahkamah perusahaan maupun di mahkamah-mahkamah yang lain, jika dilulus rang undang-undang ini, ianya tidak mengikat apa yang akan diputuskan oleh mahkamah. Misalnya, Tuan Yang Di-Pertua, katalah seorang pekerja dipecat. Dia telah memfailkan kes di bawah Seksyen 20 Akta Perhubungan Perusahaan tahun 1967. Menteri di bawah Seksyen 20 dalam braket 6 menghantar kes ini ke mahkamah. Mahkamah membicarakan kes tersebut. Semasa pembicaraan, perkara itu masih belum selesai. Di masa yang sama kita meluluskan rang undang-undang ini. Apa akan berlaku kepada kes tersebut?
katalah dibuktikan bahawa pengurusan atau majikan salah dalam memecat beliau, dan mahkamah mengatakan bahawa untuk itu maka saudara akan dapat pampasan sekian-sekian. Dalam hal ini, di bawah pasal 26, mengikut faham saya, ianya tidak akan mengikat. Jadi apa makna? Apa makna award itu atau penghakiman itu? Ianya menjadi paper judgment saja, dengan izin. Menjadi satu kertas yang diputuskan tapi tidak dapat dilaksanakan. Kalau mengikut apa yang ada dalam klausa ini atau pasal ini. Tuan Yang Di-Pertua, begitu juga dengan kes-kes yang lain. Misalnya kes yang dibawa di bawah Seksyen 69. Seksyen 69 Akta Kerja 1955 berhubung dengan kontrak perkhidmatan. Saya minta celah ni. Boleh? Silakan. Terima kasih Tan Sri Di-Pertua. Saya nak minta pandangan daripada Yang Berhormat. Sebab di sini syarikat MAS ni memang dah kerugian besar. Dan jika kerajaan tidak masuk dan membuat sesuatu, kemungkinan besar syarikat ni boleh bankrupt. Tentang kes mahkamah ni, kalau bukan MAS, kalau apa-apa syarikat lain, kalau seseorang tu dapat satu kertas award tu, tapi kalau syarikat tu sudah nak bankrupt, seorang pekerja tu dia boleh dapat apa? Kalau kita biarkan MAS dan MAS bankrupt, boleh ke pekerja-pekerja ni dapat apa-apa daripada MAS? Atau cadangan kerajaan ni mempunyai sedikit caveat dengan izin, tapi memberi proteksi kepada kebanyakan pekerja-pekerja MAS. Apakah pendapat Yang Berhormat tentang ni? Terima kasih pada sahabat saya. Sebenarnya kes-kes yang dibawa ke mahkamah, dan sekiranya lah kes-kes tersebut dimenangi oleh pekerja, ianya tidak akan membankruptkan syarikat. Pertama. Keduanya ialah memang dalam apa keadaan sekalipun, MAS, syarikat penerbangan ini merupakan syarikat penerbangan nasional. Ianya berbeza dengan syarikat-syarikat swasta yang lain. Jadi maknanya, sementara kita mengalu-ngalukan bahawa syarikat penerbangan nasional ini terus kekal, di masa yang sama kita tidak boleh menafikan hak pekerja sebagai rakyat. Mereka juga ada hak. Apakah artinya oleh kerana dia lambat sedikit atau kesnya didengar kemudian daripada tarikh kelulusan rang undang-undang ini, maka dia terpaksa menerima akibatnya? Saya berpendapat. Boleh beri laluan? Terima kasih. Silakan. Terima kasih Yang Di-Pertua. Kalau saya tak silap, pada krisis ekonomi yang berlaku di Malaysia, jadi semua bank, banyak-banyak bank merge, dan ramai pekerja bank telah di retrench, dan mereka dapat retrenchment. Jadi dengan retrenchment itu, mereka mungkin boleh start bisnes kecil ke, dan mereka juga boleh dapat kerja yang lain. Kalau semua bank dah merge pada masa itu, semua bank bankruptcy, yang bekerja semua bank itu dapat zero. Jadi yang sekarang kita tak boleh sebelum pelaksanaan akta ini, kita sudah too pasif atasnya. Apa pandangan? Saya
Tadi Tuan Yang Dipertua bahawa kita bukan menolak. Saya bercakap mengenai hak dan perlindungan. Memang benar. Kalau dalam keadaan krisis, bukan hanya dalam bank, malah dalam industri lain. Sejak 74, apabila berlaku krisis minyak, 86-87, 97-98, siapa yang pergi dulu? Pekerja. Tetapi persoalannya ialah apabila berlaku sedemikian, pampasan diberi kepada pekerja dan wakil mereka dirundingi. Itu poinnya. Tetapi dalam konteks ini, kalau dibaca betul, pentadbir dan pelantik itu, kita kena teliti betul. Kerana ini soal pertanggungjawaban. Kalau misalnya pentadbir mengatakan, saya tidak ada urusan dengan saudara, ini urusan baru. Jadi bagaimana? Sedangkan khidmat pekerja ini, sejak mungkin 20-25 tahun dan sebagainya. Itu poin saya. Saya tidak menyatakan, oh, kita kena macam mana pun, mesti kita dahului dulu hal ini. Tidak. Protection, perlindungan, dan ini soal hak. Apa makna kalau misalnya mereka tak dapat menjalankan haknya, sedangkan dia berkhidmat dan dia tidak ada pilihan lain? Tuan Yang Dipertua, kalau jumlah itu 6,000, didarab dengan 2, 12,000, darab dengan 3, 18,000. Itu satu andaian. Artinya katalah dia berkahwin dan ada satu anak. Artinya 18,000 orang akan kehilangan punca pendapatan. Tuan Yang Dipertua, kerana dalam pasal 25 menyatakan bahawa Malaysia Airlines berhad boleh dengan budi bicaranya menawarkan pekerjaan kepada sesiapa juga selepas daripada tawaran ini. Itu yang disebut. Dan dalam bahasa Inggeris dengan izin dia kata, Malaysia Airlines berhad may in its sole discretion offer employment to any person who immediately before the date of that offer is in the employment of service of the administered companies on such term and condition as Malaysia Airlines berhad may determine. Maknanya dengan budi bicara dia nak ambil tak ambil itu hak dia. Kita tak boleh kata no, sebab saya adalah anggota kesatuan saya ada agreement dengan majikan, maka oleh kerana itu selesaikan dulu. Tidak. Dalam konteks ini tak ada. Kalau mengikut faham pasal 25 ini. Maka oleh kerana itu, Tuan Yang Dipertua, saya merasakan bahawa harus dilihat perkara ini. Kerana kita tidak boleh menafikan bahawa sumbangan para pekerja ini terhadap syarikat penerbangan yang kita ada adalah besar. Tuan Yang Dipertua, walaupun tadi disebut oleh Yang Berhormat Menteri pasal 28, yakni mengenai mesyuarat dengan kesatuan-kesatuan dan persatuan-persatuan. Pada andaiannya bahawa kesatuan-kesatuan dan persatuan-persatuan adalah yang sedia ada sekarang ini. Tidak. Ianya tidak begitu. Sebab kalau dilihat dalam pasal 28 ini menyebut semua perkara yang hendak dibincangkan atau dirundingkan antara Malaysia Airlines Berhad dengan A.
mana-mana kesatuan sekerja yang diiktiraf, maknanya duly recognized, mengikut Akta Perhubungan Perusahaan 1967 dan Akta Kesatuan Kerja 1959. Kalau misalnya pihak majikan memikirkan dia tak mau mengiktiraf, maka entiti kesatuan itu memang tidak ada. Saya ingin menarik perhatian bahawa sesuai dengan apa yang disebut dalam pasal 28 ini, yaitu mengikut Akta Perhubungan Perusahaan 1967, secara khususnya Seksyen 9 yang bercakap mengenai pengiktirafan kesatuan yang ada sekarang ini. Undang-undang yang ada sekarang ini menyatakan bahawa sesebuah kesatuan sekerja hendaklah diberi menuntut pengiktirafan daripada majikan untuk membolehkan kesatuan tersebut mengadakan perundingan bagi perjanjian kolektif di mana yang terdapat dalam Seksyen 12, Seksyen 13, Seksyen 17 dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya majikan mengatakan tidak, saya tidak mau memberi pengiktirafan, dan kita bercakap mengenai period atau tempoh masa 5 tahun, maka apakah pada penghujung tahun kelima itu barulah proses pengiktirafan selesai, sedangkan banyak perkara-perkara lain yang sangat perlu diberikan perhatian. Oleh demikian, Tuan Yang Di-Pertua, berdasarkan kepada ujahan dan concern kepedulian kami dalam hal ini, termohon supaya dilihat semula perkara-perkara tersebut. Kerana yang sangat penting adalah soal protection tadi. Kita selalu bercakap mengenai perlembagaan persekutuan. Dan dalam perlembagaan persekutuan, selain daripada hak negeri, hak negara, hak rakyat juga ada di bawah perlembagaan persekutuan. Saya masih ingat sebuah penghakiman yang dibuat oleh seorang hakim yang sangat terkenal di India, yang menyatakan bahawa apabila pekerja dipecat di India, dipecat dan hilang pekerjaannya, ini seperti ia dijatuhkan hukuman gantung. Artinya dia hilang punca pendapatan. Kesimpulannya, Tuan Yang Di-Pertua, saya mohon pihak lain sebagai soal protection tadi. Kita selalu bercakap mengenai perlembagaan persekutuan. Dan dalam perlembagaan persekutuan, selain daripada hak negeri, hak negara, hak rakyat juga ada di bawah perlembagaan persekutuan. Saya masih ingat sebuah penghakiman yang dibuat oleh seorang hakim yang sangat terkenal di India, yang menyatakan bahawa apabila pekerja dipecat di India, dipecat dan hilang pekerjaannya, ini seperti ia dijatuhkan hukuman gantung. Artinya dia hilang punca pendapatan. Kesimpulannya, Tuan Yang Di-Pertua, saya mohon pihak menteri melihat semula perkara ini secara serius dan memberikan perhatian dan pertimbangan, kerana 20,000 ini atau 14,000 ini atau 6,000 ini adalah rakyat Malaysia yang perlu kepada perlindungan. Terima kasih. Yang dikatakan benefit dan tidak munasabah itu apa? Itu yang ingin saya dapatkan jawapan dari Menteri nanti selepas ini. Betul, saya nak minta penjelasan yang Mohd Menteri mengenai poin yang saya bawa awal tadi, berhubung dengan
assignee, transferee dan successor, di mana pertanggungjawaban ataupun liability assignee, successor dan transferee mohon dijawab.